Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Luqman Arif bin Muhammad Razif, A184233 kad matriknya. Jadi insya-Allah pada kali ini saya akan membacakan 3 hadis yang telah saya pilih mengenai solat, insya-Allah. Jadi untuk hadis yang pertama berbunyi, An Abi Juhaim ibn al-Harith ibn Simmatil Ansari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mar'u baina yadayya al-musalli madza alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu an yamurra baina yadayhi. Qala Abu an-Nadri la adri. Qala 40 yawman aw shahran aw sanatan. Daripada Abu Juhaim ibn al-Harith ibn Simmatil Ansari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang melintasi di hadapan orang yang solat itu mengetahui dosa yang dilakukannya. Sesungguhnya lebih baik padanya untuk berdiri 40. Berkata Abu An-Nadar, aku tidak mengetahui sama ada ia 40 hari atau bulan atau tahun. Jadi untuk membahaskan hadis ini, ulama sepakat mengatakan bahawa melintasi orang yang sedang solat itu hukumnya adalah haram. Jikalau orang yang sedang solat itu tidak mempunyai sutrah, maka tidak haram ia melintasi, tetapi lebih baik ia menggunakan laluan lain yang tiada orang solat. Jadi untuk kita kaitkan dengan isu semasa, seringkali kalau kita solat di masjid atau di surau, kita lihat orang seringkali melintasi orang yang sedang solat kerana mereka tidak tahu mengenai hukum ini, tidak tahu mengenai hadis ini. Mereka mungkin keluar lebih awal ataupun ada kerja dan sebagainya. Jadi selepas solat mereka akan bangun untuk keluar daripada saf. Jadi saf-saf yang belakang, yang terakhir, yang mereka yang masbuk, mereka sedang menambah rakaat. Jadi untuk orang yang sudah siap solat, selesai solatnya di hadapan saf yang berada di hadapan, mereka keluar dan mereka melintasi orang yang sedang solat itu. Sedangkan dalam hadis ini Nabi kata orang yang melintasi orang yang solat itu adalah buruk, dosa. Jikalau mereka mengetahui dosa yang dilakukannya, maka sesungguhnya lebih baik mereka berdiri 40. Tapi Nabi tidak mention, Nabi tidak cakap 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tetapi di sini adalah larangan untuk kita melintasi orang yang sedang solat. Jadi untuk pedoman diri saya, sama ada untuk orang yang sudah mengetahui tentang maksud hadis ini, jadi sama ada kita tunggu orang itu habis solat ataupun orang masbuk, ataupun laluan yang kita menggunakan itu ada orang yang solat, sama ada kita tunggu orang itu habis solat, ataupun sama ada kita memilih laluan lain, antara dua. Jadi pada zaman kini, masyarakat seringkali memandang suatu benda yang remeh tentang melintasi orang yang sedang solat. Jadi untuk hadis yang kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum ila shay'in yastarahu minan nas fa in arada an yajtaza baina yadayhi falyarfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat seseorang solat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah, kemudian ada seseorang yang cuba untuk melintasi antara orang itu dengan sutrah, maka cegahlah
Jika dia enggan, maka tolaklah dengan keras, kerana sesungguhnya dia adalah syaitan. Jadi apabila ada seseorang yang ingin melintasi orang yang sedang solat itu dengan sutrah, maka kita halanglah dia. Hadis ini berkait dengan hadis yang pertama tadi, iaitu di mana larangan untuk kita melintasi orang yang sedang solat. Jadi hukumnya amatlah berat kalau kita rujuk balik pada hadis yang pertama tadi. Lebih baik ia berdiri selama 40. Jadi untuk yang kedua ini pula, jika dia enggan, maka tolaklah dengan keras. Maka di situ larangan kita untuk melintasi orang yang sedang solat. Jadi pada masa kini, seperti hadis yang pertama tadi, ramai orang yang hanya mengetahui bab solat sahaja. Mereka tahu mengenai hukum-hukum solat, iaitu rukun solat, antaranya takbiratul ihram, niat, al-fatihah dan sebagainya. Mereka hanya tahu itu sahaja, tapi mereka tidak tahu hukum-hukum lain mengenai solat, sepertinya melintasi orang yang sedang solat. Jadi hukum-hukum mengenai solat ini juga penting. Kadang-kadang kita sedar atau tidak, kita akan menghadapi pelbagai situasi. Seperti contoh, kita berada di saf yang kedua. Ketika itu ada 3 saf. Jadi saf yang belakang kita makmumnya masbuk. Jadi kita ada kerja atau kita ada hal yang perlu diselesaikan. Jadi selepas solat, kita ingin keluar daripada saf tersebut. Jadi belakang kita ada orang yang sedang solat. Jadi bagaimana kalau kita tidak tahu hukum mengenai orang yang melintasi orang yang sedang solat? Seperti kita memandu kereta. Kita memandu kereta bukan sahaja kita tahu untuk memandu, atau bukan sahaja kita tahu untuk kita pegang steering ke kiri atau ke kanan, tetapi kita perlu tahu waktu-waktu untuk kita tukar lorong. Seperti contoh di lebuh raya, jikalau kita tidak tahu waktu-waktu untuk menukar lorong, untuk kita tukar lorong, untuk memotong kereta hadapan atau sebagainya, jadi kita akan mengakibatkan kejadian yang tidak diingini, seperti kemalangan dan sebagainya. Jadi kita kena tahu bila masa kita nak tukar lorong. Yang pertama, kita kena bagi lampu isyarat ke kiri, ke kanan. Kita kena tengok ada tidak kereta di lorong sebelahnya. Sama ada kita perlu lepaskan dulu kereta itu untuk memotong kita, baru kita tukar lorong atau sebagainya. Begitu juga dengan solat. Kita bukan hanya sekadar untuk kita tahu kita solat, tapi kita kena tahu hukum-hukum mengenai situasi solat itu sendiri. Seperti contoh, melintasi orang yang sedang solat. Begitu. Untuk hadis yang ketiga, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala aqbaltu ala himarin atanin wa ana yawma idzin qad nahastu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bimina ila ghairi jidar marartu baina yaday ba'da as-saf wa nazaltu wa arsaltu al-atan tarta'u wa dakhaltu fi as-saf falam yunkiru dhalika alayya ahadin. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku datang dengan menunggang keledai betina dan pada ketika itu belum balik atau hampir balik. Rasulullah SAW sedang solat tidak menghadap dinding. Dan saya melalui di hadapan beberapa saf dan saya turun. Dan saya membiarkan keledai itu memakan rumput. Dan saya masuk saf dan seorang pun tidak membantah saya. Jadi pada hadis ini mengatakan kanak-kanak yang belum balik tidak ada masalah untuk solat bersama-sama dengan orang-orang yang sudah balik. Jika dengan alasan kebersihan atau kenajisan kanak-kanak itu, sudah tentu baginda Rasulullah SAW akan meletakkan Anas di belakangnya. Sudah tentu Rasulullah sudah menarik anak-anak kecil ke belakang
Tapi Rasulullah dan para sahabat tidak membuat demikian, kerana tidak ada yang membatalkan atau mengurangkan pahala berjemaah jikalau anak-anak atau budak-budak kecil solat di saf hadapan. Jadi pada masa kini kalau kita lihat, para jemaah banyak majoriti yang tidak suka akan budak-budak ataupun anak-anak kecil untuk solat di hadapan. Ada juga yang menarik kanak-kanak itu keluar daripada saf untuk solat di belakang, dan mereka masuk saf untuk penuhkan saf hadapan. Jadi ini seringkali berlaku pada situasi zaman sekarang di masjid-masjid dan di surau-surau. Ada juga yang menasihati supaya mereka, para ibu bapa tidak membawa anak-anak ke masjid, datang ke masjid dan ke surau-surau. Kerana apa? Kerana mereka takut anak-anak ini membuat bising dan solat di saf hadapan. Jadi pada hadis ini tiada larangan ataupun tiada suruhan untuk menarik anak-anak itu keluar daripada saf dan solat di belakang. Jadi oleh kerana itu, kita perlu tahu hukum-hukum berkaitan dengan solat jemaah untuk hidup kita lebih sejahtera, insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.